wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Ya, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Pada pagi subuh yang ke-25 Ramadan ini dapat kita bersua lagi di Facebook Imam Muda Hasan, dan pada pagi ini insya-Allah kita saya nak bawakan satu tajuk yang mudah-mudahan ada banyak manfaat untuk saya terutamanya dan kita semua, iaitu bahagia cara Nabi. Ya. Kita semua tahu insan yang paling bahagia dekat dunia ni adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak teruskan bagaimana kita nak memahami bahagia cara Nabi ni, maka saya nak ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang sedang menonton live ini, jom kita sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang selawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Ya. Baik, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ikut sama-sama dengan saya insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita, walaupun saya tak nampak muka tuan-tuan, tapi hati kita bertaut atas dasar ya kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sama-sama selawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Okey, sama-sama dengan saya ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi kita selawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
ala yasin habibillah. Alhamdulillah ya, kita dapat selawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Baik. Jadi insya-Allah kita akan selang-seli dengan selawat ya. Saya kongsikan pengisian, kemudian kita selawat sama-sama. Mudah-mudahan banyak syafaat yang kita akan dapat ya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma. Kita pun tahu kisah syafaatul uzma, iaitu syafaat terbesar Nabi SAW di hari perhitungan nanti kan. Nabi Adam AS kata, aku tak dapat nak bantu kalian, pergilah kalian berjumpa Nabi Ibrahim AS. Kita pun berlari-larilah dalam keadaan ketakutan jumpa Nabi Ibrahim AS. Ya Nabi Allah Ibrahim, bantulah kami ni dalam keadaan ketakutan ya, kegerunan. Nabi Ibrahim kata apa? Aku banyak dosa. Pergi jumpa Nabi Musa, berlari kita jumpa Nabi Musa AS. Ya, kita jumpa Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa AS, bantulah kami ni nak ya, kami dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya aku berdosa dengan Allah Taala, aku malu dengan Allah Taala. Nabi Musa kata apa? Pergilah kalian berjumpa dengan Nabi Isa AS. Kita pun berlari jumpa Nabi Isa AS. Ya Nabi Allah Isa AS, bantulah kami, syafaatkanlah kami. Nabi Isa kata apa? Aku banyak dosa dengan Allah Ta'ala, aku tak mampu, malu aku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Nabi Isa kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi Isa kata, pergilah kamu jumpa Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan ya, Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat kepada kalian. Kita pun berlari-larilah berlari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah ya. Ya Nabi Allah, sesungguhnya kami dalam keadaan ketakutan, kami dalam keadaan kebimbangan ya, dalam keadaan ialah kegerunan di saat ini. Tolonglah kami ya. Siapa lagi nak tolong kami? Bantulah kami, syafaatkanlah kami ya. Ini cerita hadis sahih ya, cerita ni hadis sahih ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Ana laha, mungkin akulah yang mudah-mudahan dapat memberi syafaat ya. Maka Nabi SAW ya, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud Nabi tu lama ya. Nabi SAW juga malu kepada Allah Ta'ala, tapi nak cerita Nabi SAW kasih kepada umat dia, maka Nabi sujud lama. Nabi sujud ya. Nabi membuangkan rasa malunya kepada Allah Ta'ala kerana sayangkan umat dia sujud lama. Kemudian Allah kata apa kepada Nabi SAW? Irfa' raksak, angkatlah kepalamu hai kekasihku, angkatlah kepalamu. Allah Ta'ala kata irfa' raksak, angkatlah kepalamu, angkatlah wajahmu, kamu mintalah apa yang kamu nak, aku akan perkenankan. Dan ketika itulah ya, disebutkan sebagai syafaatul uzma. Nabi SAW ya, berkata pada Allah Ta'ala, kasihanilah umat aku ini, mereka sedang dalam keadaan ketakutan, kegerunan ya. Tengok tuan-tuan ya, akhirnya di situlah bermulanya ada golongan yang dapat terus masuk syurga tanpa dihisab ya. Dan mudah-mudahan kita mendapat nikmat seperti itu, iaitu nikmat syafaatul uzma, syafaat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang dapat masuk syurga Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang lihat live ini ya, dan tuan-tuan perempuan doakan saya juga, kita semua bakal mendapat syafaatul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakan kami, kurniakan mereka yang sedang menonton ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih yang sudi menonton pada pagi ini ya. Kita berada di 25 Ramadan ya, dan kita sedang menghampiri penghujung Ramadan ya. Nabi SAW ketika mana di hujung-hujung Ramadan ya, 3 perkara yang Nabi buat. Saya ulang lagi supaya kita ikut sunnah Nabi ni. Nabi buat 3 benda. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Yang pertama, Nabi SAW akan mengikat kainnya, menguatkan ikatan kainnya. Itu tanda simbolik kepada Nabi SAW akan sungguh-sungguh beribadah pada Allah. Kita pun macam tu, saya pun macam tu. Tolong doakan saya juga. Saya pun lemah juga iman ni ya. Kita sama-sama boleh cuba, insya-Allah. Itu yang pertama. Sungguh-sungguh azam nak bangun ni, walaupun dah hujung-hujung tak apalah, korban sikit ya. Yang pertama, syadda mi'zarahu, Nabi perkemaskan ikatan kainnya. Itu adalah tanda kepada kesungguhan Nabi untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi buat apa? Yang kedua, Nabi SAW akan ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam macam mana? Tengok,
kita baca Quran, kita tadarus dengan ahli keluarga, ya, kita menonton live yang banyak manfaat. Saya tak yakin banyak di kalangan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang buat live zaman PKP ni, maka kita tengoklah perkara-perkara yang baik, tengok YouTube ceramah agama ke dan sebagainya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Kita ikut sunnah Nabi. Nabi wa aiqadha ahlahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan ahli keluarganya. Jadi kita pun sama-sama lah, ya. Kalau suami, kalau tengok suami bila bangun, kejutlah isteri. Isteri kalau bangun tengok suami tak bangun, kejutlah suami itu. Bang, yang jom kita bangun solat tahajud sama-sama. Kan? Kejut anak-anak sekali. Anak-anak kita yang dah besar tu kan, yang kecil-kecil setahun 2 tahun tak faham dia kan. Yang dah besar tu kan, sekolah rendah ke sekolah menengah, bangun. Ya, pesan ke anak-anak, ya, pesan ke anak-anak, jom bangun, korban sikit, ya, korbankan tidur. Tu sebab apa? Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ke anak-anak kenapa kita nak kena hidupkan malam-malam hujung ni, sebab apa? Lailatul Qadar. Kata ulama, ya, kata ada satu hadis yang saya sebutkan semalam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seolah-olah tak adalah Ramadan bagi seseorang yang tidak mendapat Lailatul Qadar, ya. Kerugian sangat. Sebab apa? Seolah-olah Lailatul Qadar ni ada satu malam je di sepanjang Ramadan ni, ya, dan malam itu khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Tengok-tengok tak dapat. Nabi kata seolah-olah tidak ada makna Ramadan untuk kita, ya, sia-sia, 1001 penyesalan, ya. Tuan-tuan boleh tengok live kuliah duha saya semalam. Saya mengupaskan tentang malam Lailatul Qadar, ya. Banyak saya sharekan tentang pandangan ulama tentang bilakah Lailatul Qadar, apakah fadilatnya dan sebagainya. Saya tak payah sebut lagi lah pasal benda tu, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada yang menonton ni, ya. Yang saya tak sempat nak sapa kan, yang mengucapkan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nur Jannati Muhammad Yusof. InsyaAllah moga sama-sama terus istiqamah beribadah bersama keluarga kita. Ini saya rasa sepupu saya ni, ya. Terima kasih Jannah sudi menonton, ya. Boleh share-sharekan agar kita dapat manfaat, ya. Kemudian, ya, kepada semualah, ya, Nur Izzati, Herna Ahmad Syukri yang ucap salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Yang sama-sama selawat dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, ya. Hafizah Ismail, Sri Kartina Rahayu, ya. Aslinah binti Basir, Wan Rahman, Wan Daud, ya. Puan Nisah Ali yang selalu bersama dengan saya, terima kasih puan, ya. Fazilah Saidun, amin, ya. Sri Kartina kata beribadah kepada Allah, ya, sungguh-sungguh beribadah insya-Allah, Muhammad Bakrul Effendi, ya. Semualah yang Sri Kartina bagi tahu kat situ. Nombor 2, menghidupkan malam, baca Quran, tengok perkara-perkara yang baik. Terima kasih. Maknanya buatkan summary untuk kita semua kan. Bagus, terima kasih, ya. Kemudian dia kata nombor 3, mengejutkan ahli keluarga untuk beribadah sama-sama. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, terima kasih Puan Hafizah Ismail, ya. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan saya Ustaz. Ahmad Khairi kata doakan saya juga. Saya doakan kalian juga, insyaAllah. Kita semua dah bakal memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salam 25 Ramadan, ya, kata Linda, ya. Baik. Waalaikumsalam. Semua yang mengucap salam saya ucap Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kalian sangat supporting bagi respon. Baik, sekarang ni saya nak sentuh cara bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahagia cara Nabi. Baik, mudah je saya supaya apa? Kalau kita nak kupas tentang kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mungkin panjang cerita dia. Dan saya buatkan satu summary, saya buatkan dia satu teori agar kita mudah ingat, ya. Terima kasih Puan Maziah, ya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu ramai, saya tengok ramai yang selalu bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya nak kongsikan 4 formula bahagia cara Nabi. Ini saya susun supaya kita mudah ingat. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi saya kecilkan supaya kita mudah ingat dan kita hadam dan kita cuba praktikkan dalam hidup kita. Saya cakap ni untuk saya sendiri. Baik, ya. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya teruskan bahagia cara Nabi dengan 4 caranya ini, ya, saya nasyid sikit, ya, untuk kita sama-sama, ya, mengingati Nabi SAW, kan. Saya suara tak sedap sangat lah, ya, tapi kita ambil lirik dia kan bagus. Malu rasanya
mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, ku rindu Ya Rasulullah, syafaatkan daku, insyaAllah. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh nasyid pagi ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergilah terus kepada bahagian cara Nabi. Tuan-tuan perempuan ingat saja benda ini. 4 kata akronim ni iaitu Nabi, NABI. Mudah aja, ya. Bagaimana kita nak bahagia cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat 4 perkara ini. NABI, Nabi. Ya. Saya buat ni supaya kita mudah ingat, tu sajalah, ya. Baik, kita pergi cara bahagia Nabi nombor 1. Ya, bahagia cara Nabi nombor 1 kita nak buat apa? Yang pertama iaitu N. N tu kita ingat apa dia N tu? N itu ialah nasihat menasihati. Orang bahagia dia selalu menasihati. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk diri dia, nasihat untuk ahli keluarga dia, nasihat pada anak-anak dia. Saling nasihat menasihati. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian apa? Mereka yang berpesan-pesan. Tengok, mereka yang saling nasihat menasihati dengan kesabaran dan dengan kebenaran dan kesabaran. Orang bahagia, orang yang pegang pada ayat ini, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Baik, nasihat menasihati ni luas, ya. Contoh, saya banyak dapat soalan daripada Facebook, daripada Instagram. Orang tanya, ya, banyak juga saya jumpa soalan ni. Dia tanya apa? Ustaz, macam mana saya nak tegur mak saya? Macam mana saya nak tegur ayah saya? Soalan ni kat saya adalah, macam mana nak tegur? Kan seorang anak ni anak yang baik, saya faham. Yang tanya ni anak-anak yang baik. Tapi kita nak tegur mak ayah kita, mungkin mak ayah kita, dia kata apa? Ada ayah saya yang minta maaf, ni saya kongsi secara umum sajalah. Mak ayah tak solat, anak-anak solat. Anak tengah solat, ayah mak lalu depan dia buat tak tahu, tak solat subuh. Maka anak ni dia macam geram sangat. Maka bila dia tegur ayah dia kata, kamu ni tak usah rasa baik sangatlah, tengok. Maka menjadikan hubungan anak dengan ayah ni renggang, ya. Jadi ya, saya faham benda ini berlaku dalam masyarakat, ya. Ayah dengan mak buat satu perkara maksiat, tak solat tu satu maksiat. Depan anak-anak kita ni yang mungkin faham agama sikit, macam mana aku nak tegur mak? Bila tegur, mak ayah marah kita. Nanti mak kata, kamu ni macam lah bagus sangat, jangan jadi anak derhaka sebagainya. Mungkin anak tadi tegur dengan cara marah. Maka sekarang ni betul, objektif nak saling menasihati itu bagus.
Tapi kadang-kadang mungkin caranya tak berapa betul, itu je lah. Ya. Kadang-kadang cara tak betul. Pesanan saya kepada kita semua, ya, yang tak ada ilmu ni, walaupun mak ayah kita tu melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, kita wajib tegur. Tapi cara teguran tidak semestinya dengan kata-kata, dengan perkataan. Tidak semestinya. Ya. Tegur tu wajib tegur. Ya, mencegah kemungkaran tu wajib. Tapi tidak semestinya dengan percakapan. Sebab kadang-kadang lidah kita ni lebih tajam daripada pisau. Kadang-kadang perkataan kita ni, ya, mengguriskan hati ibu ayah kita. Maka ingat, mak ayah kita tu adalah syurga kita. Kalau kita telah mengguris hati dia, takut-takut kita tak dapat redha Allah Ta'ala. Ya, saya tahu, walaupun dosa dia kepada Allah, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala, tapi kita tetap ada, orang kata apa, masih ada lagi, kita kata tanggungjawab kita sebagai anak kepada mak ayah tu ada. Syurga kita tetap, walaupun mak kita tu bukan Islam sekalipun. Contoh kan, kita ada orang bukan Islam masuk Islam. Contoh dia beragama Hindu sebelum ni, dia masuk Islam, tapi ayah masih beragama Hindu, mak masih beragama Hindu. Syurga tetap ada pada mereka walaupun berlainan agama. Sebab status dia ialah ibu, dia bukan kira agama, ya. Tapi dalam masa yang sama, anak ni kena usahalah bawa mak ayah tu masuk Islam, ya. Cuma nak ceritanya, Islam memandang, kita kata apa, martabat ibu tu sangat tinggi. So kena hati-hati. Okey, baik. Contoh kalau rumah tangga pula, nasihat menasihati. Nak bahagia dalam rumah tangga ni kan, saya tuan-tuan semua nak bahagia dalam rumah tangga. So nak buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita tengok Nabi SAW. Bagaimana Nabi mencipta kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kan Nabi banyak isterinya, ya. Isteri-isteri Nabi kadang-kadang cemburu juga, ya, manusia. Waktu Nabi SAW berada di giliran rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika itu datang seorang hamba Allah ni bawa satu bekas makanan daripada isteri yang lain. Bila Aisyah tengok, ni siapa dah, ni makanan daripada mana ni? Ni isteri daripada, ni ada isteri Nabi hantar makanan. Lalu ditepisnya pinggan tu. Ya, cemburu kan? Cemburu ni benda yang biasalah. Isteri-isteri cemburu, kadang-kadang suami pun cemburu. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tepis pinggan tu sampai jatuh, pecah pinggan tu. Tapi Nabi SAW marah tak? Tak. Nabi tahu, Nabi kata, ya, Aisyah ni sedang cemburu. Tengok, ya. Tapi Nabi SAW nasihat pada Aisyah. Ya, Nabi nasihat. Cara nasihat macam mana? Bukan waktu tu. Kadang-kadang kita, tuan-tuan dan sekalian, kita nasihat kat isteri kita, nasihat kat suami kita, tak kena pada tempat dia. Isteri buat tak betul, terus marah kat dia. Kadang-kadang cara bercara itu tak tepat, ya. Sebab apa? Sebab tengah emosi. Isteri tengah emosi, bad mood. Kita tegur dia pula, maka dia akan jadi hubungan tak berapa cantik lah. Dia mungkin akan berlaku pergaduhan, ya. Tak berapa comel. Sebab tu tengok Nabi buat apa? Waktu Aisyah sedang cemburu, tengah emosi ni kan, tepis pinggan, pecah pinggan, Nabi diam je. Ya, Nabi diam. Kemudian Nabi tak kata apa-apa. Tengok cara Nabi nasihat kat Aisyah radhiyallahu anha. Ni yang kita boleh cuba sama-sama kan. Waktu Nabi makan dengan Aisyah kan, sebab tu waktu yang terbaik, waktu momen yang terbaik antara suami isteri adalah waktu ketika makan. Ya, selain daripada bilik tidur adalah waktu ketika makan. Inilah waktu yang terbaik. Sebab waktu makan kita punya mood tengah syok, ya. Kita punya hormon gembira tu tengah naik. Sebab nak makan ni, makanan sedap kan. Maka kita rasa lapar ni, nak lapar, maka waktu tu hormon seronok tengah naik. Sebab itulah waktu makan ni kita elok untuk kita berbincang, berbicara, nak tegur dan sebagainya, nasihat pun ada cara dia juga. Maka tengok Nabi sedang makan, Aisyah tengah happy kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengah happy. Kemudian Nabi kata, tengah-tengah Aisyah tengah seronok-seronok, gelak-gelak begitu, yalah, ya, bergurau senda suami isteri. Kemudian Nabi kata kat Aisyah, kamu gelak-gelak juga, ya. Ni saya punya olahan bahasa lah, ya. Nabi kata kat Aisyah, kamu gelak-gelak, seronok-seronok juga. Pinggan kamu pecah tadi, kamu ganti balik. Aisyah boleh terima tak? Aisyah boleh terima. Sebab apa? Waktu dia tengah happy, mood tengah baik, maka teguran tadi tu dia boleh terima. Sebab tu nak tegur, nak nasihat menasihati ni, tengok mood orang tu macam mana. Jangan main tegur je. Nasihat ni kena pada cara dia. Itu cara bahagia Nabi SAW. Nombor 1 iaitu nasihat menasihati. Boleh faham kot, ya, tuan-tuan sekalian? Saya kongsikan ni apa yang saya tahulah. Saya tak pandai mana, tapi kita nak hidup bahagia cara Nabi SAW. Nombor 1, ingat, nasihat menasihati. Tapi dalam masa yang sama, nasihat menasihati ni kena pada waktu dia.
tengok pada moodnya. Jangan main sergah je. Ya. Kadang kadang matlamat tu niat tu betul dah. Saya nak nasihat dia ustaz. Tapi kadang-kadang cara tu tak betul. Nak nasihat anak, betul lah tu. Tapi kadang-kadang cara tak betul. Ya. Cara dia waktu tak tepat. Bagus dah nak nasihat tu. Sebab tu kita panggil perlu ada ilmu dalam bab nasihat menasihati ni juga, ya. Macam mana kita nak dapatkan tu? Tengok cara Nabi SAW. Saya belajar ni pun sebab kita baca hadis Nabi, kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar kan, maka dekat situ lah kita dapat, oh begini cara nak tegur orang, ya. Bukan main tegur je kan. Baik, nombor 1 begitu, nasihat menasihati. Habis kat situ. Seterusnya kita pergi cara bahagia Nabi yang kedua, iaitu A. Sebelum saya pergi yang A ni, jom kita selawat sama-sama kepada Nabi SAW, ya. Kita selawat pendek insya-Allah. Ikut sama-sama dengan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pendek je selawat kita, tak apa insya-Allah. Baik. Seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu A. Ya. Yang pertama tadi N, nasihat menasihati. Yang kedua iaitu A. A apa dia tuan-tuan dan puan sekalian? Cara bahagia cara Nabi yang kedua, A iaitu Al-Quran diamalkan. Ya. Benda ni mungkin Al-Quran. Ya, nampak macam mudah kan? Tapi nak beramal dengannya, jangan main-main. Kita cakap mudah, jom kita hidupkan Al-Quran. Tapi macam mana kita nak beramal dengan dia? Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang bertakwa itu ada 4 ciri dia. Yang pertama, dia takutkan Allah. Yang kedua, dia beramal dengan Quran. Yang ketiga, dia redha dengan Allah, apa yang Allah bagi walaupun sedikit. Yang keempat, sentiasa mempersiapkan diri yang untuk bertemu dengan Allah. Ini 4 ciri orang bertakwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tengok, nombor 1 kata Sayyidina Ali, orang bertakwa itu dia takutkan Allah. Yang kedua, orang bertakwa itu dia beramal dengan Al-Quran. Orang bahagia ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang beramal dengan Al-Quran. Saya cakap untuk saya ni, saya tak cakap kepada tuan-tuan sekalian. Kita nak beramal dengan Al-Quran sebab kita nak bahagia. Kita nak ikut akhlak Nabi. Macam mana kita nak berakhlak cara Nabi? Mudah je tuan-tuan jawapan dia. Sahabat datang jumpa Nabi sahabat datang jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi?" Aisyah jawab apa? Mudah je. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu Quran. Tengok, orang yang mengikut Al-Quran, orang yang berakhlakkan Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, sebenarnya dia sedang berakhlak cara Nabi SAW. Kalau kita ikut cara akhlak Nabi, apakah kita orang tidak bahagia? Ya, mestilah orang yang bahagia. Sebab tu orang bahagia mesti Al-Quran itu diamalkan. Contoh saya baca surah Al-Asr tadi kan, kita dah faham dah. Orang yang bahagia itu orang yang menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dengan kebenaran, tengok tempatnya, waktunya bila, moodnya macam mana. Kesabaran, tengok-tengok dia tak boleh terima teguran kita. Banyak kali dah tegur tapi dia tak boleh terima. Kita sabar. Ya? Jadi kena Al-Quran diamalkan. Ya? Didik anak-anak cara Al-Quran. Bekerja cara kita panggil acuan Al-Quran. Keluarga kita bangunkan acuan Al-Quran. Jadi orang yang mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan ni ialah orang yang bahagia. Macam mana ya ustaz, saya ni nak Quran pun tak boleh baca. Tak apa, tak boleh baca, tak ada masalah. Yang penting ada niat untuk belajar Quran. Jangan tak ada niat langsung. Dah tak boleh baca Quran tapi buat tak tahu je. Ya. Minta maaf cakap lah kan, 60-70 tahun tahu Quran tu penting tapi buat tak tahu je. Nak bahagia tak nak cara Al-Quran tapi tak nak buat apa-apa. Kena ada niat nak belajar kan. Sama-sama lah. Saya pun masih belajar lagi. Banyak lagi ilmu Al-Quran yang kita tak tahu. Sebab Al-Quran ni, kalau kita belajar tuan-tuan, dah khatam Quran, baca tafsir Quran 30 juzuk, tafsir baca tu, berjilid-jilid baca, belum tentu kita faham lagi. Sebab ilmu Allah ni sangat luas. Semalam 2 hari lepas saya bincang bab ilmu tajwid dengan sahabat saya kan. Ilmu tajwid tuan-tuan, tajwid tu pun banyak lagi benda yang saya tak tahu. Ya Allah, saya kata kan, benda-benda yang kecil-kecil terlepas pandang. Ya Allah, saya pun pening tengok. Itu tajwid. Belum lagi ilmu tentang tafsirannya, apakah kehendak ayat tu.
So nombor 2, bahagia cara Nabi iaitu Al-Quran diamalkan. Ya, baik ya, insya-Allah ya. Itu sama-sama lah macam mana nak amal Quran tu, kena sama-sama lah ikhtiar ya. Saya pun kadang-kadang buat live kan, Quran di hati, boleh sama-sama dengan kita perbaiki bacaan kan. Kadang-kadang saya sentuh sikit tafsiran Al-Quran. Itu nombor 2. Kemudian bahagia cara Nabi yang ketiga iaitu B ya. N tadi nasihat menasihati, A iaitu Al-Quran diamalkan. Yang ketiga B. B apa? Iaitu bertuhankan Allah. Orang bahagia adalah orang yang sentiasa bertuhankan Allah. Kenapa? Sebab di sana ada orang yang bertuhankan selain daripada Allah tanpa dia sedar. Kadang-kadang kita ya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tanpa kita sedar kita sedang bertuhankan makhluk. Ya ke? Saya nak solat elok, saya solat puasa kerana Allah. Ya. Kadang-kadang cara tu nampak je kerana Allah, tapi hati tu tidak kerana Allah. Allah. Dia kata desas tu kan, saya pun kena juga ya. Kita bekerja ni kerana apa? Kita bekerja, banyak orang kerja sebab nak gaji kan. Kita solat ni kenapa? Sebab dia dah diwajibkan, nak tak nak kena solat. Kita solat kerana benda tu terpaksa buat. Itu tak nak tu. Kita puasa ni sebab apa? Kita puasanya sebab dah wajib, nak tak nak puasa. Maknanya kita ni puasa kerana Ramadan lah. Tu kena hati-hati tu. Kita puasa ni kerana siapa? Kerana Ramadan. Kita tarawih ni, kita qiyamul lail, kita tahajud malam tadi kerana siapa? Kerana Ramadan ataupun kerana Allah? Kalau kita tahajud kerana Ramadan, seolah-olah kita ni bertuhankan Ramadan. Tu nak kena hati-hati tu. Kita ni bertuhankan Allah, bukan bertuhankan Ramadan, bukan bertuhankan makhluk. Tu jaga tu. Bukan bertuhankan ibadah kita. Ibadah tu adalah satu jalan untuk kita kembali pada Allah. Tapi kita ni bukan hamba kepada ibadah kita. Banyak orang dia ibadah solat tapi dia hamba kepada ibadah. Banyak dia berdoa pada Allah tapi doa dia kerana mempergunakan Allah Ta'ala. Macam mana maksudnya mempergunakan Tuhan? Bila dia susah dia minta dengan Allah, bila dia sedang dia lupa Allah. Ini orang yang mempergunakan Tuhan. Dia ambil kesempatan ya. Jadi seolah-olah Tuhan tu, Allah Ta'ala tu hamba dia tanpa kita sedar. Tu nak kena jaga-jaga tuan-tuan. Saya cakap ni untuk saya juga. Kita banyak hidup ni mempergunakan Tuhan. Seolah-olah kita menjadikan tu Allah Ta'ala tu hamba kita. Allah kena ikut cakap kita. Bila kita minta, ya Allah aku nak begini. Sekarang ni kita nak ikut cakap, sekarang ni Allah nak ikut cakap kita ke? Ke kita kena ikut ya cakap Allah? Tu kena hati-hati tu. Ya, hati-hati tuan-tuan sekalian. Sebab itu kata seorang ulama tasawuf, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dia kata apa? La tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-amal. Janganlah kamu melangkaui niat hidup kamu, cita-cita hidup kamu, matlamat hidup kamu, kehendak hidup kamu melangkaui Allah Ta'ala. Janganlah hidup kita ini, matlamat hidup kita, cita-cita hidup kita ni, janganlah sampai melangkaui Allah Ta'ala. Kerana Allah yang Maha Mulia itu tak akan dapat dilangkaui dengan niat, cita-cita, tujuan hidup kita. Ya. Sekarang ni apa pun buat, kalau kita gaji besar, kita ada pangkat besar, ya, pangkat itu berduduk bawah, bukan melangkaui Allah Ta'ala. Ya. Bila kita Allah bagi nikmat banyak, ya, bahagia tadi tu datang daripada Allah, bukan daripada isteri kita. Isteri itu adalah sebagai wasilah untuk kita dapat kebahagiaan. Allah bagi kebahagiaan melalui isteri kita. Ingat ya, bahagia itu datang bukan daripada isteri kita. Bahagia datang bukan daripada suami kita. Bahagia datang bukan daripada anak-anak kita. Bahagia datang bukan daripada rumah kita, kereta kita, duit kita yang banyak. Itu bukan. Itu hanyalah wasilah je, sebagai perantaraan saja. Allah memberikan kebahagiaan tu melalui isteri kita. Allah bagi bahagia tu melalui anak kita. Allah bagi bahagia tu melalui harta benda kita. Sekarang ni, ia melalui saja. Tapi datang bahagia tu daripada siapa? Daripada Allah. Tu nak kena jaga baik-baik. Kadang-kadang kita ni banyak mengharapkan bahagia datang daripada suami kita. Saya ustaz, saya stres hidup dengan suami saya, dengan isteri saya. Sebab tak rasa bahagia. Kenapa? Sebab selama saya kahwin, saya tak pernah dapat bahagia daripada pasangan saya. Soalan saya, sekarang ni puan, nak bahagia tu daripada Allah ke daripada suami? Kena jaga-jaga tu. Sekarang ni bahagia tu minta dengan Allah, bukan minta dengan suami, bukan minta dengan isteri. Ya, minta daripada Allah. Sebab bahagia tu Allah lalukan saja melalui pasangan kita. Yang bagi tu Allah.
Itu nak kena jaga tu sebab kadang-kadang kita ni mengharapkan bahagia daripada makhluk, bukan daripada Allah. Ni tak betul. Sebab tu tengok Nabi SAW, Nabi memperoleh bahagia kerana bertuhankan Allah. Apa pun Nabi buat, Allah is number one. So habis kat situ nombor 3, bahagia cara Nabi. Yang ketiga iaitu bertuhankan Allah. Dan yang terakhir sebelum kita berhenti, yang terakhir iaitu I. Saya ulang lagi, nombor 1 N. N tadi nasihat, menasihati, mudah nak ingat kan. Yang kedua A, Al-Quran diamalkan. Yang ketiga B, bertuhankan Allah. Yang keempat, apa dia yang keempat tuan-tuan sekalian? Kita selawat sama-sama dulu. Ya, yang keempat I. I apa dia? Kita sama-sama selawat dulu insya-Allah ya. Kita selawat sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Baik, kita pergi yang terakhir iaitu I. I itu apa dia tuan-tuan dan puan yang disayangi sekalian? Iaitu I itu adalah ilmu. Betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita untuk kita meraih kebahagiaan cara Nabi SAW. Nabi SAW sentiasa belajar. Belajar daripada siapa? Belajar daripada Jibril. Jibril menyampaikan wahyu, Allah bagi wahyu. Tengok, Nabi teruskan. Ilmu tu berterusan dalam hidup Nabi SAW. Dan Nabi SAW selalu tak jemu untuk menyampaikan ilmu pada sahabat-sahabat dia. Sesiapa yang bersama dengan Nabi mesti akan dapat ilmu baru. Ini namanya sifat murabbi. Ya, sifat murabbi ni bila kita bersama dengan dia, ada je ilmu baru dapat. Ilmu ni tak semestinya dengan kata-kata, kadang-kadang dengan akhlak dia. Tengok sahabat duduk dengan Nabi, dia tengok akhlak Nabi. Ini orang hebat ni. Orang bahagia ni bila kita duduk dengan dia, kita akan dapat sesuatu daripada dia. Sama ada kata-kata dia yang memberikan pengajaran kepada kita. Nabi ni, kanak-kanak duduk dengan Nabi, kanak-kanak tu rasa bahagia. Orang tua duduk dengan Nabi, orang tua tu akan rasa bahagia. Sahabat yang sedang ada masalah, ya, datang jumpa Nabi, terasa bahagia. Tengok, kenapa? Sebab ilmu tadi tu. Ya, ilmu ni tadi penting. Sebab tu ilmu kena tiap-tiap hari upgrade lagi. Kita semua kena upgrade. Sekarang ni nak upgrade ilmu, orang kata mudah sangat. Ada YouTube ada, ya. Ada Google ada. Ya, tu kita panggil apa? Syekh yang berseri-seri wajahnya. Syekh ni semua benda tahu. Yang baik pun tahu, yang tak baik pun dia tahu juga. Berseri-seri wajahnya, namanya Syekh Google, kan? Type Google semua benda tahu. Hadis tahu, Quran tahu. Yang tak baik pun tahu juga. Itu ya, Syekh ni tak apa nak berguna sangat kan? Bagus dah, tapi ada ketikanya tak apa guna juga tu. Sebab benda-benda yang tak betul pun dia tahu juga. Kan? Tapi nak cerita, kita walaupun Google tu adalah sebagai satu, kita bagi apa, alternatif untuk kita mencari ilmu, ya. Adapun nak belajar ilmu ni, kenalah berguru dengan guru yang betul, ya. Walaupun nak tengok YouTube ustaz banyak kan, pastikan guru yang kita tengok tu guru yang betul, ya. Jangan main tangkap muat semua benda kita sapu. Kadang-kadang takut yang disampaikan tu tidak betul. Nak kena jaga-jagalah benda tu, ya. Ilmu Al-Quran ni boleh tak hampir KP tak ada kuliah kan. Ada orang dia, Allah Ustaz, saya tak boleh nak pergi kuliah masjid ni, dah tak ada kuliah dah ni, macam mana ni? Kita ada online. Sebab tu saya buat online ni, sebab saya sendiri pun biasa pergi kuliah dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni macam mana nak sampaikan? Tu saya memanfaatkan teknologi hari ni. Kita boleh buat online. Daripada Singapura boleh dengar, daripada saya waktu saya kuliah subuh ni, ada daripada Jeddah, ada daripada Australia ada, ya. Waktu saya buat ngaji Quran tu hari, daripada Perth, ya, daripada Australia pun sama juga masuk, daripada Jeddah, daripada Thailand, ya, daripada Singapura, daripada Brunei, kan? Bukan saja di kawasan kita ni, satu dunia boleh sama-sama dengan. Kan bagus kan? Allah, kita boleh berinteraksi. Bahkan hari ni teknologi boleh kita jemput lagi masuk dalam live kita. Kita boleh tanya soalan terus yang melalui ruangan komen. Macam-macam manfaat ni kan, teknologi kita gunakan. Sebab tu tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ilmu kena sentiasa upgrade. Suami isteri, ya, upgrade lagi. Ilmu rumah tangga. Macam mana nak jadi suami yang baik. Saya sendiri pun tidaklah saya kata suami yang baik, tapi kita belajar lagi. Saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Sebelum saya kongsikan, saya study juga. Ya, saya study balik. Dalam masa yang sama saya belajar untuk diri saya juga.
kan. Kadang-kadang kita takut ni fitnah ni, kita cakap ke orang tapi kita tak buat, na'udzubillah min dzalik. Maka sama-sama kita upgrade ilmu setiap hari ilmu. Cari circle-circle yang baik, kan. Macam mana nak dapatkan kita ni konsisten dalam ilmu? Cari circle yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak sama dengan saya juga, boleh masuk dalam grup Telegram saya, channel Telegram saya, Ustaz KRT. Ustaz KRT. Nanti saya akan sharekan link dalam ruangan komen ni, Ustaz KRT. Tuan-tuan perempuan boleh masuk channel Telegram saya tu. Saya akan sharekan tips-tips rumah tangga, saya akan sharekan hadis-hadis Nabi tentang rumah tangga, ayat Al-Quran tentang rumah tangga, ya, sebab kita nak bina keluarga yang bahagia, suami isteri yang bahagia. Nanti saya akan kongsikan di ruangan komen nanti lepas saya habis live ni, ruangan komen channel Telegram saya, Ustaz KRT, ya. Ustaz KRT, nama dia lah, nama Telegram tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada Sarawak, daripada Kuching Sarawak, kan, masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita telah berakhirlah setakat ni saja, insya-Allah dalam sekitar 40 minit ni kita bersama, kan. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang sudi bersama dengan saya, terima kasih yang sudi sharekan, yang tekan butang like tu, terima kasih banyak-banyak. Ingat saya recap 4 benda tadi, 4 perkara kita nak bahagia cara Nabi. Yang pertama, N, nasihat menasihati, ya. Yang kedua, A, Al-Quran. Yang ketiga, B, bertuhankan Allah. Yang keempat iaitu I, ilmu, upgrade ilmu, insya-Allah. Dan sebelum saya berakhir tuan-tuan dan sekalian, saya minta maaf lah, ya, mungkin saya tak sempat saya tak sempat nak baca komen satu persatu sebab banyak komen yang saya dapat ni, tapi saya tak sempat nak baca satu-satu, minta maaf lah, ya. Tapi saya terus terang saya cakapkan, saya sayang kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak esok kita dapat syafaat nanti, semua kita akan bertemu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu, ya. Mungkin hari ni kita tak bertemu di dunia, tapi kita bertemu di akhirat nanti, insya-Allah, ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak buat sedikit pengumuman sajalah, ya. Itu bukan apa ini saya nak panjang-panjangkan apa yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat saya. Sahabat kami ni dah buatkan satu buku, keluarkan buku, saya saya Imam Awak Makmum. Ni buku tentang suami isteri lah, ya. Suami isteri. Saya Imam Awak Makmum. Imam tu siapa? Suami lah. Makmum tu isteri. Jadi saya ada kongsikan di komen, dan sesiapa yang nanti saya akan masukkan di ruangan komen tu buku tajuk dia Saya Imam Awak Makmum, dan tuan-tuan boleh klik dekat link nanti, dekat link yang saya kongsikan nanti. Link tu adalah akan bawa kepada sesiapa yang nak dapatkan buku tersebut, ya. Saya tengok buku ni bagus sebab saya bacakan sikit apakah isi kandungan buku ini. Sebab saya dah baca juga tadi, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita belajar. Ini semua tip pasal rumah tangga, ya, suami isteri. Ya, antaranya saya sebutlah tajuk-tajuk dia, kan. Sekejap, ya. Sekejap, minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Saya sedikit kongsikan sikit dia punya isi kandungan, ya. Agak menarik juga saya baca. Banyak benda yang saya sendiri pun banyak belajar juga dengan mana dia tak keluar pula ni. Sebentar, ya, sebentar. Okey, tak apalah, nanti saya akan tak dapat pula nak masuk ni. Allahu Akbar, ya. Saya cuba sekali lagi. Saya tak dapat nak masuk pula. Tak dapat nak masuk dah pula, ya. Okey, tak apa, nanti saya pinkan, ya. Saya tamat live ni, saya akan masukkan balik, saya akan pinkan dia punya detail tentang buku tersebut dan gambar buku tersebut, dan nanti saya akan masukkan sedikit sinopsis ataupun isi kandungan buku tu supaya gambaran kita. Dan saya sangat syorkan suami isteri kalau boleh dapatkan satu kopi, suami isteri boleh baca sama-sama sebab tak rugi. 212 muka surat, semua penulisan tentang tips suami isteri,
ya. Ini daripada tim The Solusi. Saya pun bersama dengan tim The Solusi sebab kita banyak nak membantu rumah tangga di luar sana yang sedang mencari erti kebahagiaan. Dan saya sendiri pun tuan-tuan sekalian, saya pun banyak dapat soalan. Kadang-kadang bukan apa, saya tak boleh baca soalan-soalan yang negatif sebab dia akan bagi kesan pada saya. Sebab saya sentiasa positif. Sebab kita cari guru-guru yang positif. Tapi saya fahamlah, kalau nak tak nak, saya kena juga bantu. Tapi kadang-kadang saya tak mampu nak baca. Sebab soalan-soalan ni kadang-kadang, ya Allah, ya, saya tak tahu nak cakap lah. Sedih pun ada, geram pun ada. Ya. Tapi tak apalah. Saya cubalah jawab satu persatu. Tapi minta maaf lah, kadang-kadang saya tak sempat nak jawab sebab saya tak mampu nak baca masalah-masalah rumah tangga ni kan. Sebab banyak sangat. Kadang-kadang di luar saya tak pernah fikir masalah tu ada dalam rumah tangga. Saya fahamlah banyak ujian kan masing-masing. Sebab tu bagi yang ada masalah, ya bukanlah, sebenarnya saya tak suka nak guna masalah, ya. Kita guna ujian lah, ya. Kalau sesiapa yang sedang diuji dalam rumah tangga, ya, masalah ni soalan benda tu berat negatif. Kita nak ujian ni positif, ujian daripada Allah. Setiap orang yang diuji. Kadang-kadang ujian ni dalam rumah tangga tak sama. Kalau kita berhadapan dengan ujian rumah tangga, cepat-cepat cari grup yang positif. Cari circle-circle yang positif. Supaya apa? Kita tidak duduk dalam suasana negatif. Ya. Lepas tu nanti saya akan masukkan juga siapa yang nak masuk dalam channel Telegram saya. Nanti saya akan masukkan di ruangan komen, ya. Okey, sekat itu saja. Ada soalan ke? Kalau saya ada soalan, kita jawab soalan dulu sebelum saya berhenti. Nanti saya tengok, ya, ada soalan tak? Sebab saya nampak macam ada soalan tadi. Tak ada pula. Syima Abu Hassan tanya, dengar dah nak habis baru bagi salam. Okey, 4 perkara bahagia cara Nabi. Okey, saya ulang lagi kan. N iaitu nasihat menasihati, A iaitu Al-Quran dihidupkan, diamalkan, B iaitu bertuhankan Allah, I iaitu ilmu selalu upgrade. Ya. Ada soalan ke? Kalau sebelum tak ada soalan, kita berhentilah, insya-Allah, ya. Saya rasa cukuplah sekadar tu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Dan saya mohon kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, tuan-tuan dan perempuan, saya mohon kepada tuan-tuan dan perempuan agar doakan saya juga, agar saya buat apa yang saya cakap. Itu perkara yang paling saya takut. Saya cakap tapi saya tak buat. Na'udzubillah min dzalik. Doakan saya agar saya konsisten, istiqamah, dan doakan saya dengan isteri dan anak-anak bahagia. Dan saya doakan kepada semua menonton ni agar kalian juga bahagia bersama dengan keluarga. Tapi ingat, bahagia itu daripada Allah, bukan daripada pasangan kita. Hanya melalui pasangan kita. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah tu atas kelemahan diri saya sendiri. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lepas saya habis setelah ini, saya terus akan sharekan link buku tersebut dan link yang berkenaan dengan buku tersebut, dan saya akan sharekan juga channel Telegram saya. Tuan-tuan boleh join Telegram saya agar lebih banyak manfaat kita perolehi. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang kalian semua kerana Allah Ta'ala. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-25. Teruskan beribadah, insya-Allah. Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.